selama ini banyak mesej yang kami sering ulangi dan pihak berkuasa sering ulangi, duduk rumah, kekal tenang, hapuskan COVID-19. Semua itu untuk mencapai satu matlamat yang mungkin ramai antara kita sudah pun ketahui, iaitu untuk kita meratakan lengkung penularan jangkitan COVID-19 di negara ini. Tapi apabila kita melihat sejak beberapa minggu lepas, data yang kita catatkan dan sidang media yang dijalankan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia setiap hari berkongsikan status terkini wabak ini di Malaysia, apa kemajuan yang kita sudah catatkan dalam membendung wabak ini dan meratakan lengkung ini? Saya disertai sekarang di Skype secara langsung oleh Dr. Malina Osman, pakar perubatan kesihatan awam, epidemiologi dan biostatistik Universiti Putra Malaysia. Doktor, okey, kita nak lihat dulu data terkini dan kalau kita boleh kongsikan graf ini dengan penonton kita di luar sana. Ini data terkini. Semalam 150 kes baru dicatatkan, 217 pada hari sebelum itu 3 April, 208 pada 2 April dan kalau kita boleh pergi ke muka surat yang seterusnya, peningkatan kes juga masih belum menunjukkan tanda-tanda akan perlahan. Ini jumlah kes. Tadi adalah pertambahan kes baru, ini adalah jumlah kes meningkat dari 3,333 kemarin, semalam 3,483, hari ini sudah tentu kita belum lagi tahu, 5 petang nanti kita akan tahu. Okey doktor, kita melihat pada data ini, jumlah kes dan kes baru. Adakah Malaysia sedang gagal meratakan lengkung? Kalau tengok pada graf tu, kita ada dua taksiran di sini. Kita ada kes baru dan juga kita ada kes kumulatif. Kes kumulatif memang akan sentiasa bertambah. Untuk melihat pada kesan PKP baru-baru ni, kita sekarang ni pada hari ke-19, kita perlu melihat pada data tu secara keseluruhan untuk kes-kes baru sahaja. Ya. Kalau dilihat pada peningkatan ataupun penurunan kes baru sepanjang tempoh PKP ini, saya catatkan ke sini kita ada yang paling kurang 106 dan paling tinggi ialah 235 dengan purata bagi setiap hari sepanjang tempoh PKP ini ialah 154. Ya. Secara umum saya lebih cenderung untuk mengatakan trend tu lebih mendata ataupun kita sebut plateauing trend, ya. Dia mendata, dia tak turun dan dia tak naik. Dan angka ni kita jangkakan akan kekal dan diharap dengan adanya PKP dengan compliance yang melebihi daripada 98%, 99% ni kita dapat turunkan trend tu hinggalah kepada penghujung peringkat fasa kedua PKP ini. Okey doktor. Kita lihat kes baru ada ramai yang masih lagi keliru. Termasuk saya sendiri yang mungkin tidak begitu pasti. Kalau kita bercakap berkenaan dengan meratakan lengkung, apakah lengkung yang kita rujuk apabila kita bercakap berkenaan itu? Adakah ia lengkung kes baru yang kita lihat ini ataupun lengkung kes keseluruhan? Okey, lengkung ni kita pada dasarnya kita merujuk kepada data-data aktuari yang telah dikeluarkan oleh beberapa kumpulan industri baru-baru ni termasuk MIR yang menjangkakan peningkatan kes maksimum pada pertengahan pada awal dan pertengahan bulan April ni. Jadi berdasarkan anggaran tu langkah PKP ini dilaksanakan dan kita dapati bahawa angka yang dicatatkan dalam keadaan yang sebenar jauh lebih rendah. Dan ini kita boleh sebut disumbangkan oleh aktiviti PKP yang sedang kita lalui ini. Maksudnya kita berjaya menyekat penularan yang lebih lanjut di peringkat masyarakat. Okey, bercakap berkenaan dengan itu doktor, Ketua Pengarah Kesihatan sebelum ini ada mengesahkan bahawa kita akan melakukan lebih banyak ujian setiap hari. Kita meningkatkan dari 3,500 ujian sehari kepada 7,000, kemudian sasarannya sehingga 16,500 ujian setiap hari menjelang bulan ini ataupun pada bulan ini. Jadi, adakah peningkatan kes yang kita saksikan ini bukan disebabkan penularan ini semakin teruk, tapi kerana kita mula melakukan lebih banyak ujian dan kita discover lebih banyak pesakit yang positif? Ya, sebaik saja selepas PKP itu dimulakan ya, dan didapati adanya perhimpunan-perhimpunan yang tidak betul sebelum itu kita tidak sedar, contohnya macam perhimpunan tabligh itu, kementerian telah melaksanakan apa yang disebut pengesanan kes secara aktif, ya, pengesanan kes secara aktif untuk mengekang peribadkan wabak di peringkat komuniti. Jadi dengan adanya pengesanan secara aktif tu kita dapati kes-kes bertambah. Keadaan ini jauh berbeza jika pesakit datang ke ward ataupun ke hospital dalam keadaan yang sudah sakit. Ya, itu berbeza. Nombor dua, kalau dilihat pada jumlah kes ni, kalau kita tengok, nombor satu disebabkan pengesanan aktif. Nombor dua, kes aktif, maksudnya kes yang masih belum sembuh di hospital sekarang ni berjumlah 2,511. Ya. Jadi ujian-ujian yang dilaporkan saban hari, pada pandangan saya termasuk juga
ujian-ujian yang perlu dilakukan di hospital untuk memantau kes-kes yang masih berada di hospital. Untuk pengetahuan semua, kes-kes yang berada di hospital perlu dipantau titer virus mereka tu sehingga kita benar-benar mendapati mereka negatif barulah boleh discharge daripada hospital. Jadi peningkatan kes itu tidak semestinya kita kaitkan dengan penularan yang semakin teruk di komuniti. Ada sebab-sebab lain yang menyebabkan peningkatan yang berkenaan. Okey, apa yang doktor jangkakan dalam masa seminggu ataupun 2 minggu akan datang? Khasnya apabila kita mula melakukan ujian yang lebih banyak dalam masa sehari. Besar kemungkinan ada kes-kes baru yang akan dikesan. Dan seperti mana yang saya nyatakan pada peringkat awal tadi, plateauing trend ni akan diteruskan. Maksudnya kita akan dapat kes mungkin hari ini meningkat, esok menurun, dan ia lebih kurang dalam lingkungan 100-150 atau mungkin lebih sedikit. Disebabkan adanya PKP ni yang telah diperketatkan ataupun yang masih diteruskan dengan adanya sekatan penularan di peringkat masyarakat, kes-kes baru dijangka akan dikurangkan. Dan saya berharaplah kes akan terus menurun sehinggalah kita dapat secara idealnya kalau diikut dari segi epidemiologi sepatutnya tidak ada kes untuk 14 hari berturut-turut. Tapi berdasarkan keadaan situasi, keadaan ini boleh dipertimbangkan mengikut zon-zon yang terlibat. Okey, boleh kita kongsikan sekali lagi grafis tadi muka surat pertama, doktor. Adakah kita melihat kepada data setakat ini sejak seminggu lepas, sejak beberapa hari lepas, adakah kita menyaksikan tanda-tanda awal bahawa plateauing itu sedang berlaku, lengkung itu sudah pun mula diratakan tanda-tanda awal, tapi masih lagi terlalu awal untuk kita tentukan? Kita boleh mengatakan pada peringkat ini sudah ada tanda-tanda wabak tu berjaya dikekang. Bagaimanapun disebabkan tempoh inkubasi penyakit ini mengambil masa hingga 14 hari dan juga ada keadaan-keadaan yang mana mereka-mereka yang sudah mendapat virus ni tapi tidak mempunyai simptom yang menyukarkan pengesanan kes-kes di peringkat lapangan. Ada kekangan sedikit di situ yang mungkin menyebabkan ada kelambatan kita lah untuk betul-betul mendapatkan keputusan yang sebenar. Tapi apa yang kita lihat sekarang tidak ada peningkatan secara mendadak. Kalau kita bandingkan graf tersebut dengan negara-negara seperti Itali, negara-negara Eropah, di UK dan sebagainya, trend yang kita ada di negara kita adalah jauh lebih baik. Okey, selain daripada apa yang kita lakukan selama ini, doktor, penjarakan sosial, personal hygiene, kuarantin, isolasi, lebih banyak ujian, PKP, apa lagi perkara yang boleh kerajaan lakukan dengan capability mereka sekarang? Apa juga perkara lagi yang boleh dilakukan oleh rakyat untuk kita masih lagi terus memainkan peranan kita untuk membendung wabak ini? Okey, selagi mana kita masih dalam peringkat PKP ini, perkara-perkara seperti yang telah ditekankan oleh pihak kementerian dan juga kerajaan secara umumnya perlulah diteruskan. Tinggal lagi saya suka juga di sini untuk memberikan sedikit nasihatlah terutama kepada anggota Barisan Hadapan. Barisan Hadapan tak terkecuali daripada langkah-langkah pencegahan ini. Maksudnya bila mereka berada di Barisan Hadapan, penjarakan sosial, kebersihan tangan, dan untuk mengelakkan perkara-perkara yang mendedahkan mereka untuk mendapat jangkitan-jangkitan tersebut dengan pemakaian topi muka perlu dilaksanakan. Dan langkah-langkah ini tidak boleh diabaikan sebab ada persepsi di sini seolah-olah mereka berpendapat bila berada dengan rakan-rakan, tak mungkin kita akan dapat jangkitan, tak mungkin perkara-perkara yang cuba dielakkan itu akan berlaku. Dalam konteks sekarang ni kita perlu mempunyai persepsi yang mana setiap orang yang kita hadapi apabila melakukan tugas di Barisan Hadapan adalah positif. Selagi mana tidak dibuktikan sebaliknya. Jadi tingkah laku kita akan terarah untuk menjaga kemungkinan jangkitan itu akan berlaku pada diri masing-masing. Doktor melihat kepada data terkini dan juga trend data, adakah doktor berpendapat PKP perlu kita lanjutkan? Pada pendapat saya perlu dilanjutkan. Memandangkan kita akan menghadapi satu tempoh bulan puasa, satu tempoh bulan Ramadan, yang mana masyarakat kita kalau kita lihat dari segi latar belakangnya, kita sangat peramah antara satu sama lain. Bimbang nanti jika PKP ini dilonggarkan secara mendadak, akan berlaku keadaan yang tak dapat dikawal sehingga boleh menyebabkan berlakunya peningkatan kes yang tiba-tiba dan akan memberikan kesan kepada perkhidmatan kesihatan. Isu-isu tersebut perlulah difikirkan sewajarnya. Bagaimanapun
sekiranya PKP ini diberikan keputusan untuk dilonggarkan, ini perlulah dibuat berdasarkan zon-zon yang telah dikenal pasti dan dilakukan secara sedikit demi sedikit. Kawalan perhimpunan secara beramai-ramai perlu dilaksanakan, yang mana kemungkinan cara bekerja mengikut waktu yang lebih fleksibel dan juga keadaan-keadaan seperti pengangkutan awam dengan peraturan-peraturan tertentu hendaklah dikenakan. Tapi yang pastinya saya sangat mengharapkan supaya institusi pendidikan terutamanya sekolah dapat dilanjutkanlah sehingga berakhirnya kita punya tempoh hari raya nanti. Okay. Doktor, akhir sekali dari aspek epidemiologi dan pengawalan wabak, apa yang kita perlukan untuk kita boleh dengan selamatnya menghentikan pelaksanaan PKP? Kerana sungguh pun kalau kita dapat mencatatkan peningkatan kes 2 digit mungkin dalam seminggu yang akan datang, itu sangat kurang. Tapi mungkin pihak berkuasa tidak mahu mengambil risiko lift PKP dan angka itu akan naik semula. Adakah kita perlu menunggu sehingga peningkatan kes itu hampir kepada sifar baru kita boleh mansuhkan PKP ataupun tamatkan PKP? Secara idealnya memang macam tu. Secara kita sebut yang sebaik-baiknya. Bahagian tu keadaan ini boleh dipertimbangkan seperti mana yang sebut tadi. Kita stratifiedkan, kita stratakan mengikut zon-zon yang dikenal pasti sebagai zon-zon yang perlu dikenakan tindakan lanjutan PKP dan sebagainya. Bagaimanapun pemerhatian kita lah dari segi secara keseluruhannya, rakyat negara kita, masyarakat kita seperti yang mana saya sebutkan tadi, kita sangat beramah mesra antara satu sama lain. Kita pada pendapat saya kita sangat berbeza dengan masyarakat di Jepun dan di Korea yang boleh melakukan penjarakan sosial secara serius. Bagi saya masyarakat kita susah kita nak buat macam tu. Jadi peranan PKP ni sangat pentinglah untuk mencegah peningkatan kes dan seperti yang saya sebut tadi disebabkan tempoh inkubasi penyakit ini agak lama, kita terpaksa bersabar dengan keperluan masa yang terpaksa kita lalui sehinggalah waktu benar-benar mengizinkan kita untuk kembali hidup secara normal. Okey, terima kasih Dr. Malina Osman, pakar Perubatan Kesihatan Awam, Epidemiologi dan Biostatistik UPM, Universiti Putra Malaysia. Sudah tentu penularan COVID-19 ini menjadi masalah bukan sahaja di Malaysia tetapi di serata dunia, malah negara termaju sekalipun.